Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. So anda lihat cara mereka ganggu kita. Berapa kali dah benda ni terjadi di mana tidak ada audio. So saya harap kali ini ada audio. Saya akan rujuk kepada komen. Jika ada audio, tolong maklumkan kepada saya. Saya menunggu komen anda. Dan sertai juga saluran Telegram saya. Rajin-rajin sertai. Saya buat banyak pengumuman, iaitu saluran Telegram Regi Jesse Rita Udin. Dan juga share ramai-ramai. Sebab gangguan ni macam-macam sejak kebelakangan ini, khususnya bagi mereka yang difikirkan efektif. Sama ada tak ada audio lah, kemudian okey, terima kasih. Tak ada audio lah, ataupun lepas live bila anda tonton video tu, dia akan berhenti sendiri, kemudian anda kena masuk balik dan sambung dan sebagainya. Depa kacau. Okey. So share ramai-ramai. Baik, sepatutnya malam letih lah nak ulang. Sepatutnya malam ini saya buat live bahagian keempat siri saya berkenaan dengan bagaimana rakyat boleh diberi kuasa untuk memilih Perdana Menteri. So saya dah buat bahagian 1 hingga 3. Anda disarankan scroll ke bawah dan rujuk hayati fahami penghujahan saya. Dan bahagian keempat ni saya hendak menjawab beberapa soalan berbangkit, tetapi ada perkara yang lebih hangat sedang berlaku, jadi saya hendak ulas benda tu dahulu. Baik, petang tadi saya ada buat satu live. Okey, dalam live itu saya menjelaskan bahawa UMNO sedang bergolak, dan ini benar. UMNO sedang bergolak di semua peringkat. Pergolakan kali ini amat serius, amat serius. Malah di dalam kem Zahid ni pun ada beberapa watak yang sudah kita kira satu kaki itu sedang menghala keluar. So daripada ahli-ahli parlimen ni, kalau nak saya buat anggaran, saya anggarkan daripada 26 ahli parlimen ni, saya tak anggarkan lebih dari 7 ni penyokong tegar Zahid, yang saya letak dalam satu kumpulan yang dikenali sebagai kem Zahid. Kalau seluruh UMNO dari sudut bahagian dan cawangan, saya tak sampai pun 20% pada hemat saya yang menyokong Zahid. Malah saya tidak terkejut kalau 100% pun dah tak sokong Zahid. Okay. So itu situasinya dalam UMNO, dan pergolakan ini amat serius. Perbincangan sedang berlaku di sana sini, di bahagian-bahagian cawangan-cawangan. Something is happening. So ura-ura, desas-desus, spekulasi yang bertiup kencang adalah satu kejutan akan berlaku. Now, benar atau tidak anda perlu tanya MP, jangan tanya saya. Okey, bagi saya tak kisah benda tu, cuma ada desas-desus, ura-ura, spekulasi benda ni akan terjadi. Okey, so itu situasinya. Barangkali sebab desas-desus inilah MP-MP yang tiba-tiba berani. Baik. So, apa yang menarik perhatian saya adalah beberapa watak daripada kem Zahid sedang tiba-tiba memperjuangkan isu PBT. So anda tahu DAP sedang menekan perlunya pilihan raya PBT, pihak berkuasa tempatan. Dan tiba-tiba ada beberapa watak yang lazimnya kita kenal sebagai watak kem Zahid, tiba-tiba memperjuangkan pilihan raya, menentang pilihan raya PBT, lantang menentang pilihan raya PBT. Ini totally berbeza daripada sikap pemimpin-pemimpin ini sebelum ini, di mana bila DAP keluarkan kenyataan yang beracun, anti-Islam, anti-Melayu dan bersifat Islamofobia. Dan saya ulang, anti-Islam, anti-Melayu dan bersifat Islamofobia. Seperti contohnya pada kempen pilihan raya, pentas yang disediakan oleh Anthony Locke, dan Anthony Locke duduk di sana, berdiri di atas pentas itu. Ada seorang yang bercakap, Cina bercakap, boleh melafazkan kata-kata yang kalau dulu-dulu tidak pernah kita boleh mimpi benda ini boleh dilafazkan dan orang itu tidak disiasat. Pertama kali dalam sejarah negara, iaitu antara lain bila fikir parti Islam atau parti Melayu tertentu tu, mungkin dia maksudkan PAS, kita fikir nak potong kemaluan.
ya. Macam-macam kata-kata anti-Islam, anti Melayu, termasuk oleh anak Lim Kit Siang, iaitu Guan Eng, ya. Dulu pun dia pernah buat, sekarang pun di bawah pentadbiran ini dia buat, ya. Gelombang hijau, roboh kuil, macam-macam kata-kata beracun berulang kali dibuat oleh pemimpin-pemimpin DAP di bawah pentadbiran ini. UMNO senyap, pemimpin-pemimpin ini senyap. Zahid sentiasa mempertahankan pemimpin-pemimpin DAP, malah bila ada seorang pemimpin Melayu memberitahu DAP untuk hentikan agenda nak jadikan Malaysia sekular, dia kata perlu agenda sekular ini diketepikan, Anthony Loke kata tidak, DAP tetap dengan agenda sekular dia. Zahid pertahankan, dia suruh UMNO tak payah, itu pendapat DAP. Okay? So tiba-tiba isu PBT ni sedang diperjuangkan oleh pemuda sana, pemuda sini, orang-orang yang dikira Kem Zahid, termasuk seorang tu dari MKT yang saya terang-terang beritahu kepada anda, dia ni kaki fitnah, dan kalau dia berani, cabarlah saya. Saya ni, sifat saya macam ni. Saya ada, kalau saya ni jahat, saya ni suka aibkan orang, saya ada maklumat berkenaan dengan orang ni that can get him in trouble. Tapi saya bukannya jenis yang suka aibkan orang. Bukan. Ya, kalau anda kenal saya bukannya jenis yang suka aibkan orang. Tapi orang ni saya pernah buat laporan polis terhadap dia sampai dia mengaku bahawa dia terima maklumat silap berkenaan dengan saya. Ya, so sampai dia boleh keluar kenyataan menentang pilihan raya PBT dan sebagainya. So tiba-tiba ada beberapa pemimpin ni yang dianggap Kem Zahid ni menentang pilihan raya PBT dan lantang bersuara menerusi media, ya, secara terbuka menentang apa yang DAP mahu. Okey. So saya berpendapat, dan kumpulan saya pun kita dah berbincang, saya juga berbincang dengan beberapa penganalisa yang saya tidak ingin namakan. Ini gara-gara ada kekecohan, ada pergolakan dalam UMNO, dan desas-desus akan berlaku satu kejutan. Nah, kejutan berlaku atau tidak, I don't care. Dan bukannya saya tahu. Kalau anda nak tahu, tanyalah MP-MP tu. Tetapi saya berpendapat, dan saya fikir, dan saya yakin, dan ramai yang saya telah bertemu yakin bahawa ini sebenarnya adalah sebagai langkah berjaga-jaga supaya andai kata ada satu langkah, ada satu kejutan, maka pemimpin-pemimpin tertentu dari Kem Zahid ni yang sekarang tengah perjuangkan nak menentang ya pilihan raya PBT ni, tiba-tiba ada alasan kukuh. Mereka sokong puak yang membuat kejutan itu kerana dia berkata kita boleh bertahan banyak benda, tapi babak pilihan raya PBT ni kami tak bertahan, jadi kami setuju ya dengan puak yang membuat kejutan itu. So ada alasan untuk mereka tukar Kem. Ini yang kami yakin. So mesej saya kepada kumpulan dari UMNO ni, especially yang dari Kem Zahid ni, ada seekor tu dulu ni dia penyokong Tegar Najib, lepas PRU 15 dia jadi penyokong Tegar Zahid. Dulu sebelum PRU 15 dia memberi dalam kempen pilihan raya ya, dia membuat ucapan demi ucapan dan membongkarkan sikap tidak bermoral Anwar Ibrahim sana sini. Memang dia bongkar habis benda-benda yang jijik semua. Malah dia beritahu audien kalau Anwar dilantik, bumi ini akan dilaknati Allah dan sebagainya. Ya, tiba-tiba lepas PRU 15 dia jadi geng Zahid, dia memuja-muja Anwar, bukan memuji-muji, memuja-muja. Dan hari ini pula tiba-tiba bila ada desas-desus akan berlaku satu kejutan, tiba-tiba dia memperjuangkan nak menentang pilihan raya PBT. So mesej saya kepada semua orang ni, korang duduk diam je. Sebab korang dah khianati perjuangan Melayu Islam ni, dan selama setahun ni kami bertungkus lumus. Saya, aktivis-aktivis lain ya, pejuang-pejuang lain, ahli-ahli parti pembangkang, iaitu Perikatan Nasional, iaitu PAS dan Bersatu, dengan cara tersendiri, dengan cara masing-masing, saya dengan cara saya, mereka dengan cara mereka, berjuang bertungkus lumus berdasarkan kekuatan kita
demi agama, bangsa dan negara, satu perjuangan yang korang dah kuburkan dalam UMNO dan dah kuburkan dalam hati korang tu, berdasarkan apa yang saya lihat. Jadi duduk diam je. Tiba-tiba ni kita tak perlu suara hampa. Sebab kalau saya pergi kat luar, saya bertanya, malah tak payah bertanya pun, orang duk maki mendengar anda berhujah demikian. Sedangkan bila Islam dihina, orang Melayu dihina, anda duk diam. Ya. Bila Zahid telah menjadikan UMNO daripada bahtera memperjuangkan agama, bangsa dan negara kepada bahtera nak perjuangkan kepentingan peribadi dia untuk selamatkan tekuk dia, hampa semua naik bahtera tu dan kemudian hampa serang kami. Jadi duduk diam je. Duduk diam, duduk dan perhati apa yang bakal berlaku seandainya ia berlaku. Kerana jangan fikir walaupun sedetik pun, helah yang korang guna dulu, dulu nak tentang DAP, nak tentang Anwar, tiba-tiba nak puji DAP, nak puji Anwar, kemudian nak tukar balik tu. Jangan sekali-kali, walaupun untuk sedetik, fikir orang boleh terbeli, termakan sekali lagi dengan penipuan anda semua. Bagi saya, jika sesuatu berlaku, ini adalah garisan penamat bagi riwayat politik anda. So duduk diam-diam, tak perlu nak perjuangkan isu PBT. Kita laksanakan tanggungjawab kita dari dulu sampai sekarang. Kita tak perlu hampa semua. Itu mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam Kuasa Ketiga.